Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Insya-Allah pada hari ini, pada malam ini saya akan menerangkan berkenaan cara ataupun kaifiyat ataupun aliyah, bagaimana untuk kita menyebut huruf yang berbaris fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Okey, kita pergi pada baris yang pertama, iaitu baris sukun. Baris sukun ini tidak ada kaitan dengan bibir ataupun pada gerakan mulut, kerana dia mengikut makhraj asal huruf tadi. Makhraj asal huruf tadi. Okey, itu pada huruf baris yang sukun. Adapun yang kedua adalah baris fathah. Fathah ini jika kita sebut fathah, fathah ini dengan makna buka. Jadi kita perlu membuka kedua-dua rahang kita ni. Rahang mulut kita perlu membuka. Jika kita tidak membuka rahang dengan betul, bunyinya akan seperti ada benda dalam mulut, seperti ada coklat dalam mulut atau makanan dalam mulut. Contohnya disebut dengar itu adalah cara yang salah, kerana tidak dibuka mulut. Cara yang betul adalah dibuka mulut dengan qadar boleh dimasukkan satu jari. Dengan cara yang betul dibuka ba. Okey. Baris alif, baris fathah ini dia berkaitan dengan huruf hamzah. Berkaitan dengan huruf hamzah. Seolah-olah yang belakang kita sebut ba, sama seperti kita sebut ba. Jangan disebut ba. Salah, kerana belakang tadi tu kita bunyi bukan bunyi bukan bunyi istifal, kita bunyi tafkhim. Kita bunyi tafkhim kerana lidah kita dinaikkan. Lidah perlu diturunkan dulu. Ba, ta, fa, itu cara yang pertama. Boleh dimasukkan satu jari. L, boleh dimasukkan satu jari. Jangan ditutup l. Itu adalah cara salah. Jadi kunci untuk buka rahang ini di mana? Di sinilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu jari. Okey, itu adalah cara yang pertama bagi baris kasrah yang berkaitan dengan huruf alif. Yang kedua adalah baris kasrah. Baris kasrah ini, huruf yang berbaris kasrah, dia perlu menipiskan. Dia perlu nipis cara sebutan dia. Terutama bagi huruf istifal. Okey. Jadi contoh saya bagi huruf baris kasrah ini berkait pula dengan huruf ya. Ya. Ekor belakang ketika kita sebut itu, kita perlu membunyi seperti mana huruf ya. Ya, yi, ya, yi, bi, dengan bi, ataupun memuncungkan mulut. Bi, diturunkan rahang, dibukakan. Bi. Okey, bagi pelajar di bawah keluargaan saya akan melatih dengan tahap yang pertama, yakni senyum ataupun sengit. Bi, untuk melatih gerakan mulut tadi. Bi. Jadi pada baris kasrah ini dia berkait dengan dua benda. Yang pertama, rahang. Bila rahang diturunkan, bibir akan diturunkan. Okey, bi. Dan kaedah yang paling tepat adalah hanya menurunkan bibir dan rahang. Bi, tidak perlu disenyum. Tapi pada tahap pertama perlu untuk melatih mulut kita, jadi perlulah disenyum. Bi, supaya tidak dirapatkan mulut. Bi, salah. Jadi pada baris kasrah ini
kerana dia berkait dengan huruf ya, jadi cara sebutannya tidak seperti fathah. Fathah dia macam tu kan. Okey, adapun huruf yang berbaris kasrah dinaikkan di tengah lidah. B dinaikkan sikit saja kepada makhraj ya. B T B T, ataupun untuk mubtadi untuk tahap pertama B. Okey, B T C G khi. Jangan disebut khi, dimuncungkan mulut. Khi salah. Huruf tafkhim tidak dimuncungkan mulut. Khi melainkan berbaris dhammah saja. Khi salah. Ataupun kha seperti ada benda. Jadi diluaskan. Kha mulut jangan di-o-kan, tetap dilebarkan. Kha sa. Okey, itu adalah baris kasrah. Seterusnya baris dhammah. Baris dhammah ini berkait dengan huruf waw. Bila huruf waw, dia adalah huruf yang special, sama ada baris fathah, kasrah ataupun dhammah, dia perlu muncung. Untuk menyebut dia, muncung dulu. Wa, baru dibuka. Wa. Tengok bentuk mulut dah, jadi macam O. Wa. Wi. Wu. Wa. Wi. Wu. Okey, jadi untuk menyebut baris dhammah, U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Khu. Khu. Okey. Untuk dhammah ni selalu tak masalah. Yang masalah selalu baris fathah lah ketika huruf mufakhamah, huruf yang tebal. Huruf tafkhim, huruf tafkhim selalu salah. 7 huruf. 7 huruf. Khassun dhaghtin qid. Khassun dhaghtin qid. 7 huruf ini selalu orang sebut macam mana? Kha, dha. Sedangkan dia beri fathah dengan di-o-kan mulut. Dibuka, dilebarkan dan dibuka. Ulama kata untuk baris fathah 1 jari. Tapi untuk baris fathah huruf mufakhamah boleh dimasuk 2 jari. 2 jari. Kha dengan di kha, sa, ba, ta. Kalau kita muncungkan mulut, bunyi ta terlalu tebal, mubalaghah pada sebutan. Ta. Mulut kita masih dilebarkan. Wa. Jangan dimuncungkan. Okey, itu antara cara sebutan ataupun kaedah yang disebut oleh ulama. Okey, bagi baris fathah boleh dimasukkan 1 jari dan dia berkait dengan rahang atas dan bawah. Buka begitu. Okey, jadi baris kasrah berkait dengan rahang yang bawah. Jadi di sini kunci nak buka dia di sini. Jangan malas buka. Dibuka kadar 1 jari. Untuk huruf tafkhim 2 jari. Okey. Tapi bentuk bibir mestilah melebar. Jangan dijadikan O. Kha salah. Kha, sa. Okey. Dan untuk baris dhammah dia berkaitan dengan hujung bibir. Kerana dia seolah-olah kita menyebut huruf waw. Wa, bu. Jadi untuk kita melatih gerakan mulut ini perlu kepada tempoh yang makan masa yang lama lah. Perlu tempoh masa yang lama dan perlu dilatih cara sebutan seperti mana kita sebut ba, ta untuk baris fathah. Kalau kita buka pelan dia akan buka sikit, dia akan bunyi baris fathah ni banyak orang yang salah. B. Jadi jangan malas buka. B. Ingat tak ada ruang. Ada ruang. Tak ada ruang pula. Tak ada ruang. B. Okey. G. Khi. Kha. Dengan kha. Sa. Okey, dapat Okey, setakat itu saja insya-Allah perkongsian saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.